Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tazkirah berkaitan dengan haji dan umrah, iaitu dalam tajuk larangan dalam ihram dan talbiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wa umrata lillah. Dan kerjakanlah kamu haji dan umrah kerana Allah. Ayat ini berkaitan dengan haji dan umrah. Di dalam haji dan umrah mempunyai larangan dalam ihram dan juga talbiyah. Saya mengambil tajuk ini untuk tazkirah pada hari ini. Apa itu larangan dalam ihram? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, larangan dalam ihram adalah setelah seseorang ataupun jemaah melakukan niat di mikat ataupun selepas mikat ataupun sebelum mikat. Seseorang ini wajib untuk melakukan dua perkara, iaitu satu perkara yang wajib dan satu lagi perkara yang sunat. Perkara yang wajib adalah meninggalkan 13 larangan dalam ihram, dan yang kedua, perkara yang sunat adalah bertalbiyah. Okey, kita masuk dalam perkara yang meninggalkan perkara larangan, 13 larangan yang perlu ditinggalkan dalam ihram. Apakah amalan-amalan itu? Perkara-perkara itu. Ada 6 perkara yang berkaitan dengan pakaian, 6 larangan yang berkaitan dengan pakaian, iaitu larangan-larangan ini dinamakan larangan tarafuh. Tarafuh ini iaitu bermakna bercantik-cantik ataupun berhias-hiasan. Okey, bagi orang lelaki tidak boleh memakai pakaian yang bercantum ataupun berjahit. Tidak boleh memakai pakaian yang menutup kepala ataupun penutup kepala. Bagi orang perempuan pula, tidak boleh memakai pelitup muka ataupun sebahagian untuk menutup muka, seperti kain nikab, emas ataupun purdah. Tidak boleh memakai sarung tangan bagi yang perempuan. Okey, kat situ dia ada 4. 2 bagi lelaki dan 2 bagi perempuan. Okey, untuk lelaki dan perempuan, perkara ini larangan untuk lelaki dan perempuan, iaitu tidak boleh memakai wangi-wangian dan tidak boleh memakai minyak rambut, tidak boleh mengerat kuku dan juga memotong kuku ataupun memotong rambut. Jadi dah ada 8 larangan di situ. Kesemua larangan 8 ini termasuk dalam larangan tarafuh. Seterusnya ada 2 larangan yang berkaitan dengan kemuliaan tanah haram, iaitu larangan ini dinamakan larangan itlaf. Larangan itlaf ini adalah suatu perkara yang dilakukan yang boleh merosakkan ataupun mengganggu-gugat atau menjatuhkan sesuatu perkara itu. Sebagai contoh, kita memetik dan sebagainya lah. Okey, larangan-larangan ini iaitu tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan. Ini dah termasuk yang ke-9. Tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan. Yang ke-10, tidak boleh memburu binatang buruan di tanah haram. Jadi tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan ini dari segi memetik daun, mematahkan, mencuil, menggores dan sebagainya lah, yang boleh mencederakan atau merosakkan tumbuh-tumbuhan itu. Tidak boleh memburu binatang ini makna kata binatang-binatang buruan yang ada di tanah haram kita memburu dan membunuh binatang itu. Itu dilarang. Kerana apabila perkara ini berlaku, dia berkaitan dengan dosa dan dam. Seterusnya ada 3 larangan berkaitan dengan nikah dan kahwin. Ini juga termasuk dalam larangan 13 larangan ihram. Yang pertama, akad nikah. Akad nikah ini dah kategori termasuk dalam yang ke-11. Larangan yang ke-11. Tidak boleh melakukan akad nikah, sama ada menjadi wali ataupun menjadi pengantin, iaitu kita untuk bernikah, ataupun menikahkan menjadi kadi. Tak boleh. Yang seterusnya, yang ke-12 adalah berseronok-seronok suami isteri. Dilarang berseronok-seronok suami isteri. Kenapa dilarang berseronok-seronok? Sebagai contoh, apa dia seronok-seronok suami isteri ni? Bergesek, bergesil, bertepuk tampar, bercium dan bercumbu dan sebagainya. Tidak boleh, iaitu intro dalam melakukan hubungan-hubungan yang berseronok dengan suami isteri walaupun dia dah berkahwin. Tidak boleh di dalam ihram, adalah haram. Yang terakhir adalah Seksyen 13
Yang ke-13, seksyen larangan ini adalah tidak boleh bersetubuh walaupun ianya suami dan isteri. Suami isteri itu halal, tapi di dalam ihram bersetubuh suami isteri adalah dilarang dan haram hukumnya, dan dam dia adalah sangat berat dan dosa. Okey. Itu adalah amalan-amalan yang wajib, iaitu meninggalkan 13 larangan dalam ihram. Kita masuk larangan dah selesai. Kita masuk yang perkara kedua yang dilakukan, iaitu sunnah. Sunnah, apa dia perkara sunnah apabila dah berniat ihram? Iaitu melakukan lafaz talbiyah. Talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah ini adalah perkara yang dilakukan setelah niat sehinggalah kita tawaf. Sepanjang perjalanan tu. Macam mana pula lafaz talbiyah? Talbiyah ini adalah untuk memfokuskan, menaikkan taraf atau status diri kita untuk beribadat, dan memfokuskan ibadat kita tu sahaja kerana untuk fokus panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana lafaznya? Lafaznya adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maksudnya adalah, aku datang menyambut seruanmu ya Allah. Aku datang menyambut seruanmu ya Allah. Aku datang menyambut seruanmu ya Allah. Tiada Tuhan yang sekutu bagimu ya Allah. Aku menyambut seruanmu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, kerajaan dan kepunyaanmu, semuanya ini adalah kepunyaanmu ya Allah. Jadi tiada sekutu bagimu ya Allah. Itulah maksudnya ya. Maksud talbiyah ini membolehkan kita sebagai jemaah haji dan umrah memfokuskan, membulatkan hati, mengikhlaskan hati untuk melakukan ibadah sehingga selesai. Jadi sekian dulu tazkirah saya pada hari ini, sedikit sebanyak. Semoga bermanfaat kepada yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.